Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Peguam Negara Apandi Ali membidas seorang bekas Ketua Hakim Negara dengan mempersoalkan sama ada wujud percanggahan yang membimbangkan dalam dakwaannya mengenai campur tangan dalam kehakiman. Walaupun tidak menyebut nama secara langsung, kenyataannya jelas ditujukan kepada Tengku Maimun Tuan Mat yang bersara pada 2 Julai lalu di tengah-tengah kritikan terhadap keputusan kerajaan yang tidak melanjutkan tempo perkhidmatannya. Apandi mengulas dakwaan bekas Ketua Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sebli, yang mendakwa dia pernah ditekan oleh seorang anggota kanan Badan Kehakiman untuk mengubah pendapat kehakimannya dalam kes cabaran larangan perjalanan oleh bekas ahli parlimen Maria Chin Abdullah. Walaupun mendapat tekanan, beliau tetap berdiri teguh dan Mahkamah Persekutuan memutuskan untuk memihak kepada kerajaan. Bagaimanapun, keputusan itu kemudiannya dibatalkan oleh panel 3 hakim, satu tindakan yang jarang berlaku dan mencetuskan kontroversi. Pemerhati persoalan sama ada pihak minoriti yang tidak bersetuju telah merancang semakan semula untuk mengenakan keputusan yang dikehendaki. Ironinya, individu yang mengkritik campur tangan kehakiman mungkin turut terlibat dalam cari tempur tangan dari dalam, katanya dalam satu kenyataan. Apandi menegaskan bahawa keadilan tidak boleh diamalkan secara terpilih dan menggesa siasatan dijalankan terhadap dakwaan tersebut. Dia turut menegaskan bahawa semua hakim perlu dipertanggungjawabkan mengikut standard yang sama tanpa mengira jawatan dan reputasi masa lalu. Dakwaan yang dibuat oleh Rahman bukan sekadar kabar angin semata-mata, ia memerlukan siasatan segera dan tidak berat sebelah. Pihak berkuasa mesti mengesahkan kesahihan komunikasi yang diterima oleh Rahman dan menentukan sama ada sempadan etika telah dilanggar dan pengaruh digunakan secara tidak wajar. Walaupun telah bersara, bekas tokoh hakim masih perlu dipertanggungjawabkan. Jika berlaku salah laku, tindakan pembetulan termasuk tindakan tata tertib atau jenayah mesti diambil untuk mengekalkan keyakinan awam dan kesahan keputusan kehakiman sebelum ini. Jika perlu, kes-kes yang diputuskan dalam keadaan mencurigakan harus dikaji semula tambahnya. Apandi turut merujuk kepada minit mesyuarat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JSC yang bocor, yang didakwa menunjukkan campur tangan luar dalam urusan kehakiman. Jika benar katanya, pendedahan itu akan menunjukkan hipokrasi yang ketara. Apandi turut membangkitkan kenyataan kontroversi Tengku Maimun sebelum ini yang menyeru agar peranan Perdana Menteri dalam pelantikan kehakiman dihapuskan dengan menyifatkannya sebagai tidak selari dengan dakwaan yang dibuat kini. Kemerdekaan kehakiman bukan hanya tentang menolak tekanan politik, ia juga mengenai memastikan integriti dari dalam. Kebebasan kehakiman bukan sekadar soal menolak tekanan politik, ia juga berkaitan dengan memastikan integriti dari dalam. Pendedahan Rahman mengenai tekanan dalaman rakan sejawat memberi gambaran yang membimbangkan, bahkan hakim kanan pun berasa terpaksa akur kepada kehendak pihak atasan. Jika dakwaan ini dibuktikan, ia merupakan satu pengkhianatan terhadap kepercayaan awam dan keruntuhan prinsip tidak berat sebelah yang sepatutnya dijunjung oleh pejabat kehakiman tinggi. Bekas Peguam Negara Apandi Ali membidas seorang bekas Ketua Hakim Negara
dengan mempersoalkan sama ada wujud percanggahan yang membimbangkan dalam dakwaannya mengenai campur tangan dalam kehakiman. Walaupun tidak menyebut nama secara langsung, kenyataannya jelas ditujukan kepada Tengku Maimun Tuan Mat yang bersara pada 2 Julai lalu di tengah-tengah kritikan terhadap keputusan kerajaan yang tidak melanjutkan tempo perkhidmatannya. Apandi mengulas dakwaan bekas Ketua Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sebli, yang mendakwa dia pernah ditekan oleh seorang anggota kanan Badan Kehakiman untuk mengubah pendapat kehakimannya dalam kes cabaran larangan perjalanan oleh bekas ahli parlimen Maria Chin Abdullah. Walaupun mendapat tekanan, beliau tetap berdiri teguh dan Mahkamah Persekutuan memutuskan untuk memihak kepada kerajaan. Bagaimanapun, keputusan itu kemudiannya dibatalkan oleh panel 3 hakim, satu tindakan yang jarang berlaku dan mencetuskan kontroversi. Pemerhati persoalan sama ada pihak minoriti yang tidak bersetuju telah merancang semakan semula untuk mengenakan keputusan yang dikehendaki. Ironinya, individu yang mengkritik campur tangan kehakiman mungkin turut terlibat dalam cari tempur tangan dari dalam, katanya dalam satu kenyataan. Apandi menegaskan bahawa keadilan tidak boleh diamalkan secara terpilih dan menggesa siasatan dijalankan terhadap dakwaan tersebut. Dia turut menegaskan bahawa semua hakim perlu dipertanggungjawabkan mengikut standard yang sama tanpa mengira jawatan dan reputasi masa lalu. Dakwaan yang dibuat oleh Rahman bukan sekadar kabar angin semata-mata, ia memerlukan siasatan segera dan tidak berat sebelah. Pihak berkuasa mesti mengesahkan kesahihan komunikasi yang diterima oleh Rahman dan menentukan sama ada sempadan etika telah dilanggar dan pengaruh digunakan secara tidak wajar. Walaupun telah bersara, bekas tokoh hakim masih perlu dipertanggungjawabkan. Jika berlaku salah laku, tindakan pembetulan termasuk tindakan tata tertib atau jenayah mesti diambil untuk mengekalkan keyakinan awam dan kesahan keputusan kehakiman sebelum ini. Jika perlu, kes-kes yang diputuskan dalam keadaan mencurigakan harus dikaji semula tambahnya. Apandi turut merujuk kepada minit mesyuarat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JSC yang bocor, yang didakwa menunjukkan campur tangan luar dalam urusan kehakiman. Jika benar katanya, pendedahan itu akan menunjukkan hipokrasi yang ketara.